dengan masyarakat, hubungan kita dengan keluarga dalam bab munakahat, hubungan kita dengan persekitaran di luar dalam bab muamalat, kita pergi jual beli semua. Kemudian dalam konteks kita bernegara, kita ada bab muaqabat ataupun bab hukuman hudud semuanya. Jadi Islam ni dia merangkaui semua perbahasan, dan syariat yang diturunkan dalam Islam tu dia sesuai untuk semua orang. Yang ni yang nak tolak satu pandangan yang kata kita kata la rahbaniyah fil Islam. Tak ada unsur-unsur kerahiban dalam Islam. Maksudnya Islam kita ni tak sama macam agama Yahudi dengan agama Nasrani. Agama dia memang fokus kepada ibadat dengan Allah Ta'ala. Dia tak ada dalam konteks dalam jaga sebuah negara ke tak. Ya, unsur rahib. Kita Islam ni tak. Islam kita ni ibadat dengan Allah Ta'ala, kita dengan Allah Ta'ala. Kemudian ibadat kita dengan masyarakat, dengan binatang ke kita ada, itu juga disebut sebagai ibadat. Okey, kita balik pada tajuk kita, masyarakat. Dia kata menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka DBP, masyarakat ni sekumpulan orang yang hidup bersama di suatu tempat dengan cara-cara dan peraturan yang tertentu. Jadi dia kena ingat, kalau awak nak tulis tesis ke, nak tulis disertasi ke apa ke tak, jadi dalam definisi tu nak pilih definisi yang mana? Biasa kita selalu tulis menurut orang-orang sekian yang pertamanya kita kena definisi kita tu mestilah dari sudut bahasa. Kalau sebelum istilah sudut bahasa, kita nak ambil apa? Rujukan utama kita adalah Dewan Bahasa dan Pustaka DBP. Sama ada kamu pelajar ke, kamu Dewan edisi 1 ke, edisi 2, edisi 3 dan yang terbaru edisi 4. Jadi tu rujukan kita kalau nak buat definisi. Tu untuk bahasa Melayu. Kalau bahasa Inggeris sama juga, ada Oxford kamus ke ataupun kamu apalah yang bahasa Inggeris. Kemudian barulah ambil definisi dalam bahasa Arab. Dia kena standard. Kalau daripada awal kita buat Melayu dulu, Inggeris dulu, Arab dulu, jadi kita kena dalam bab-bab lain pun kena sama. Tu kaedah penulisan. Dia kena ada yang waiting pula. Okey. Jadi dalam penulisan dia kena gitu. Jadi Kamus Dewan kata masyarakat ni orang yang sekumpulan yang cara hidup dia yang sama. Kemudian masyarakat dalam Islam. Masyarakat Islam maksud dia gabungan manusia dari pelbagai bangsa dan warna kulit. Okey. Kalau kita sebut gitu, dalam Islam ni dia sama tak level dia? Orang ni dengan orang ni ke orang masyarakat Islam di negara Arab lebih mulia, lebih tinggi kedudukan dia daripada masyarakat Islam di tempat kita, tempat Melayu ke? Ada berbeza tak? Ke sama je? Jadi kita kata semuanya samanya. Allah Ta'ala dak tengok. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah jadikan lelaki dan perempuan berpuak-puak semua ni supaya kamu dapat saling kenal mengenal. Tak ada beza. Cuma ada sesetengah masyarakat yang Allah Ta'ala beri kelebihan kepada dia. Contohnya bangsa Quraisy. Bangsa Quraisy ni adalah bangsa yang paling mulia, yang kedudukan dia tinggi lagi daripada bangsa-bangsa yang lain. Sebab Nabi kata as-siyadah minal Quraisy. Kepimpinan tu mestilah daripada orang Quraisy. Dulu masa Nabi wafat. Kita ni berapa Rabiul Awal? Siapa ingat dah? Kita hari ni berapa Rabiul Awal? Aisyah, berapa Rabiul Awal? Kalau ada gambar ni, saya tengok, awak tengok mata tengok ke langit ke mana. Kalau saya tanya, semua terus naik. Mata terus naik ke langit. Macamlah ada jawapan kat atas tu. Apa dia? Hari ni berapa Rabiul Awal? 16. Okey. 16 lambat ada tulis dulu. 16 Rabiul Awal. Jadi 12 Rabiul Awal Nabi dilahirkan, 12 Rabiul Awal Nabi wafat, dan juga bulan Rabiul Awal juga Nabi masuk dalam kota Madinah. Jadi masa Nabi wafat 12 Rabiul Awal, Nabi tak ditanam terus. Dalam 2 hari Nabi dibiarkan jenazah Nabi. Padahal kita kena cepatkan lah. Sebab apa? Sebab tu nak pilih siapa hak jadi pemimpin. Yang Nabi sebut kepimpinan tu mesti daripada Quraisy. Tapi bila Nabi wafat je ada 3 golongan.
Ada orang yang murtad, ada yang kekal dalam Islam, ada yang jadi orang-orang munafik yang sembunyikan keislaman. Jadi ada satu puak di Ansar ni, dia berkumpul di satu tempat namanya Sakifah Bani Sa'idah. Dia kumpul, dia lantik pemimpin-pemimpin dia yang jadi ketua. Dia kata bila tahu gitu, Saidina Umar dengan Saidina Abu Bakar, dia duduk kat kawasan tempat Nabi meninggal semua dah. Kata tak boleh jadi ni. Ada orang buat huru-hara lah, dia nak lantik pemimpin dia kalangan dia. Jadi di stop dulu pengebumian Nabi SAW, biarkan dulu, nak settle dulu urusan siapa yang jadi pemimpin. Besar ni urusan tu lah. Dia Abu Bakar dengan Umar pun pergi. Bila pergi, mereka kata, bagi kami pemimpin kami, bagi kamu pemimpin kamu. Jadi cari pemimpin masing-masing. Jadi perbuatan tu Abu Bakar kata, Nabi dulu pernah sebut kepimpinan mestilah daripada Quraisy. Jadi dalam orang Quraisy ni, siapa yang nak lantik jadi pemimpin? Jadi isu pula. Masa itulah Saidina Umar kata, siapa dulu yang dalam peristiwa hijrah yang Nabi ajak dia hijrah sekali? Siapa dulu yang duduk dalam gua sekali? Dalam ayat Quran sebut Sanius Natain. Dua orang yang bersama-sama dalam satu ni. Siapa yang digelar sahabat? Siapa yang dekat-dekat nak mati, Nabi suruh dia ni jadi imam pada semayang, tak bagi orang lain jadi imam pada semayang. Jadi orang lain pun kata orang tu adalah Abu Bakar. Jadi mereka pun sepakat lantik bai'ah jadi Abu Bakar yang jadi pemimpin. Dia kata dalam masyarakat Islam, masyarakat ni semuanya sama. Tapi ada yang dapat kelebihannya, contohnya orang Quraisy. Quraisy tu adalah nama nenek moyang Nabi SAW. Quraisy tu merujuk kepada siapa? Sebab awak punya teks ni kan simple je kan, awak baca pun boleh kan. Jadi saya lari sikit lah tajuk. Quraisy tu, masyarakat Quraisy tu dia ambil sempena nama siapa? Nabi Muhammad, siapa ingat nama keturunan dia? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihrim bin Malik bin An-Nadha bin Kinanah bin Kuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhah bin Nizar bin Ma'ab bin Adnan. Hak tu hak sahih. Dan ramai-ramai tu Quraisy tu merujuk kepada nama siapa? Teka-teki. Kalau awak ada depan boleh bagi hadiah coklat. Tak boleh lah. Apa dia? Merujuk kepada Fih bin Malik. Lambat awak tarik pun susah. Saya beritahu dulu. Merujuk kepada Fih bin Malik. Itulah keturunan Quraisy. Asal maksud Quraisy adalah Kirshun. Kirshun tu maksud dia ikan jerung. Sebab dia kata masyarakat yang binatang yang paling disegani, digeruni dalam laut adalah ikan jerung. Maka puak yang paling, masyarakat yang paling digeruni, disegani di atas muka bumi adalah puak Quraisy. Tu kata keistimewaan yang Allah Taala beri kepada Quraisy, keturunan Nabi SAW. Jadi keturunan orang lain ni kata samalah level dia. Sebab tu keturunan orang Tok Said ke, dia ada kelebihan. Orang yang jenis Saifah ke, dia ni tak boleh terima zakat, tak boleh terima sedekah ke apa ke, sebab kedudukan dia tu lebih tinggi. Kalau dia ni beriman. Kalau tak beriman, punya orang tu, jadi tak ada beza lah. Jadi, masyarakat Islam tak? Macam mana nak kata masyarakat Islam tu adalah ciri-ciri sebuah masyarakat Islam? Kata masyarakat Islam ni dia berbeza ketamadunan dia berbanding dengan masyarakat-masyarakat yang lain. Dari sudut tiga. Satu dari sudut akidah dia lain. Yang kedua fiqh dia fiqh. Yang kedua akhlak pun dia kena berbeza. Contoh hari ni lah. Kita kata masyarakat yang paling bertamadun. Yang paling orang nak tiru, nak ikut. Masyarakat siapa? Masyarakat mana? Biasanya Eropah lah, Eropah. UK ke, Paris ke, orang tak nampak hebat dan sebagainya. Jadi sebenarnya ikut ketamadunan masyarakat barat semua ni, dia dapat kedudukan dia tu selepas daripada kejatuhan Islam. Zaman Abbasiyah digelar sebagai Golden Ages, zaman keemasan. Zaman tu di barat disebut sebagai Dark Ages, zaman ahli sihir, zaman ahli sihir yang terkenal tu. Kalau tengok cerita-cerita masalah tu, tak ingat lah apa. Zaman tu adalah zaman kegelapan dia.
bila sahaja Baghdad jatuh di tangan tentera Mongol, mereka ambil semua khazanah-khazanah dalam Islam dan dibawa balik, mereka terjemuh semua, barulah mereka ni jadi maju. Jadi kata Islam ni adalah punca utama kepada ketamadunan di barat. Jadi masyarakat yang paling bertamadun kalau ikutnya adalah masyarakat Islam. Hatta kalau kita kata, saya bagi contohlah, Islam dalam cara, saya pernah sebut tu lagi, cara contoh dia, orang di barat dia tahu cara Nabi buang biji kurma kalau makan boleh menyebabkan ni mereka masuk Islam, mereka jadi kagum. Saya pernah cerita tak lagi minggu lepas? Tak ada. Cuba geleng kepala, kangguk kepala sikit. Ada? Tak ada. Ada. Tak ada. Jadi dia sebagai contoh, dia kata Nabi kalau makan buah kurma, kalau butir kurma tu Nabi makan biji kurma macam kurma Nabi kan. Ambil makan buah sebiji dalam mulut, bukan makan sikit-sikit buah dalam mulut sebiji. Kemudian masa buang biji kurma tu macam mana cara Nabi buang? Guna tangan kanan ke guna tangan kiri? Buang biji kurma ke ludah gitu. Orang Terengganu panggil kahek. Ke kahek gitu je. Macam mana? Agak-agak. Kamil, macam mana? Guna tangan kanan ke guna tangan kiri? Cuba angkat tangan. Kanan ke kiri? Guna tangan kanan. Guna tangan kiri. Tangan kiri ni bahagian batni, bahagian depan ni ke bahagian kafi, bahagian belakang? Bahagian belakang. Ada riwayat kata gabung jari telunjuk dengan jari tengah buat gini. Lepas tu biji tu letak bawah mulut dia. Lepas tu letak pergi tempat lain, jangan sama dengan kumur yang lain. Dia kata dalam masyarakat barat, masa zaman dia ni yang bertamadun lah. Macam cerita dan cerita Titanic tu, zaman orang zaman tu kan zaman yang hebat. Jadi dia kata cara dia makan, dia ada etika. Kalau orang belajar bab etik-etik ni, dia akan merujuk pada zaman tu. Jadi etika dia kata, kalau dia makan sesuatu benda, orang puang, kalau makan, dia nak buang biji-biji yang ada dalam mulut dia, dia tangan kiri dia akan letak bawah hidung. Lepas tu, dia akan ambil biji dia dengan tangan kanan, dia akan buang slow-slow. Dia jangan tak bagi orang-orang lain tetamu ni tengok cara dia mulut dia terbuka ni dengan makanan ni. Buang slow-slow tapi letak still ambil dengan tangan kanan. Lepas tu dia letak di tempat yang sama. Jadi kita kata bila dia tengok Islam guna tangan belakang tangan itu dia kata itu sangat hygiene. Kata itu sangat bertamadun. Padahal zaman Nabi SAW duduk di padang pasir yang tak terkesan dengan budaya Parsi, budaya Rom, budaya Cina, budaya India, budaya Greek semua tu tak terpengaruh. Tapi boleh ada satu adab. Dia kata masyarakat Islam adalah masyarakat yang paling tinggi kedudukan dia kalau ikut sebenarnya apa yang diajar oleh Nabi SAW. Yang hari ni kata masyarakat Islam ni down semua, jadi nampak hina ni sebab mereka tak ikut apa yang diajar oleh Nabi SAW. Dalam riwayat Imam Malik, dia kata man tafaqqaha walam yatasawwafa faqad tafassaqa. Siapa-siapa yang belajar ilmu fiqh tapi dia tak belajar ilmu akhlak ataupun ilmu tasawuf, maka dia ni telah fasik. Fasik ni maksudnya telah buat dosa besar lah. Belajar fiqh saja, tak belajar tasawuf. Apa dia maksud dia? Kalau belajar ilmu fiqh, kemudian tak belajar akhlak, tak belajar beradab. Jadi dia akan sentiasa dalam keadaan dosa besar, dia tak sedar. Belajar fiqh buat hukum hakam semua ni, tapi mulut duk kata korang, mulut buat jahat. Tapi sebab dia tak belajar berakhlak, dia akan sentiasa buat dosa besar dalam keadaan dia tak sedar. Waman yatasawwafa walam yatafaqqaha faqad tazannaqa. Siapa-siapa yang belajar ilmu tasawuf ataupun belajar ilmu akhlak tapi dia tak belajar ilmu fiqh, jadi faqad tazandaqa. Dia boleh jadi macam orang yang kafir zindik, orang keluar dari Islam. Sebab apa? Dia akan belajar ilmu tasawuf, ilmu adab semua ni, tapi hukum hakam dia tak ikut. Dia langgar hukum hakam, salah dalam bab mengucap syahadah ke apa ke, menyebabkan boleh jadi terangkat syahadah dia. Dia kata waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kalau dia belajar ilmu fiqh pun dia belajar, ilmu akhlak pun dia belajar, insya-Allah dia pun akan jadi orang yang baik. Tu kata antara ilmu fiqh dengan ilmu akhlak, akhlak tu selalu kena lebih tinggi daripada fiqh. Maksudnya kalau banyak kita nak belajar tentang agama, kita kena belajar adab lebih tinggi lagi supaya kita tak jadi
orang yang kurang ajar lah, kita kata orang yang tak faham. Okey. Baik, kita tengok seterusnya tentang prinsip-prinsip Islam yang ada dalam hadis ni. Hadis ni cerita tentang Nabi SAW duduk dengan para sahabat. Tiba-tiba mari seorang lelaki dalam Jibril lah. Jibril mari berupa dalam bentuk seorang lelaki, pakaiannya sangat bersih. Rambut dia hitam minyak. Padahal orang jauh mari musafir dulu, jarang rambut dia minyak. Biasa rambut orang musafir makan berdebu. Kemudian baju putih akan kerok lah kotor, tapi bajunya kemah, rambutnya semak ni. Jadi tak sabar, tak tahu mari daripada mana. Tiba-tiba mari duduk dekat Nabi SAW. Orang mari asing, tak kenal, biasa duduklah jauh-jauh dulu lah. Mari duduk ngadap depan Nabi, kaki bertemu kaki, lutut bertemu lutut, duduk ngadap depan tu. Jadi masa duduk ngadap depan, dia pun tanya, wahai Muhammad, ceritakan aku tentang Islam. Nabi pun kata Islam ni mengucap 2 kalimat syahadah ni, 5 rukun Islam tu lah. Jap, ada mesej apa? Suara putus-putus. Putus-putus lagi ke? Line saya penuh dah kalau saya ambil line universiti dah ni. Orang lain macam mana? Putus-putus kat suara? Rasa minggu lepas kelas dengan awak ni putus-putus juga kan? Kelas lain okey. Macam mana? Saya nak sambung wayar tak boleh. Okey tak lagi? Ke saya tutup record? Biasa kalau record ni dia berat.